والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh memulakan nasihat dengan berkata, wahai pemuda, bertaubatlah kepada Allah. Kerana jiwa muda ialah jiwa yang punyai angan-angan yang panjang berbanding jiwa tua. Mencari pemuda yang bertaubat sukar berbanding mencari orang tua yang bertaubat. Kerana orang tua fitrah mereka, dek kerana tua dan penyakit yang berkumpul pada tubuh badan mereka, pendorong kepada taubat. Namun orang-orang muda, kerana kesihatannya, kerana faktor kebiasaannya, kerana dorongan syahwat yang masih kuat, maka seolah-olah dia melupakan taubat dan melupakan kematian. Ya, taubat secara umum untuk semua, baik muda, baik tua, baik lelaki, baik perempuan. Bahkan kanak-kanak pun diajar bertaubat, sekalipun mereka tidak berdosa. Kita ajar anak-anak kita bertaubat, mengucapkan istighfar sebagai satu latihan untuk membiasakan mereka, bukan supaya mereka menjadi benteng, ungkapan taubat menjadi benteng kepada maksiat yang mengelilingi mereka. Kerana fungsi taubat bukan sekadar memohon ampun kepada Allah Ta'ala, tetapi taubat juga bermaksud memohon rahmat kasih belas Allah. Yang sebahagian besar kita taubat kerana dosa. Dan segelintir mereka bertaubat kerana takut berdosa. Dan lebih sedikit lagi bertaubat kerana ingin mendapat kasih sayang Allah SWT. Kerana Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang bertaubat. Ada orang taubat, ini yang paling banyak, sebab dosa-dosa mereka buat, kecil ataupun besar. Maka ini paling banyak yang berlaku dalam masyarakat yang punya agama atau yang masih punya iman. Ada taubat kerana takut buat dosa. Akhirnya di kalangan segelintir manusia yang dekat dengan Allah. Kerana dia tahu bahawa tidak ada manusia seorang pun terselamat dari dosa. Tidak ada. Apatah lagi bila Nabi SAW menyatakan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti akan melakukan dosa. Pasti, mesti. Dan kita bukan maksud. Kerana itu segelintir kecil ini bertaubat takut terjebak dengan dosa. Sebab itu kita diajar tidak menghina pendosa, kerana dosa itu boleh berpindah pada kita. Boleh kita lakukan dengan mudah. Kita hina orang tu, buat ni, maka satu hari nanti mungkin kita buat. Mungkin berlaku pada kita. Umpamanya kita menghina pengrasuah dengan maksud menghina bukan menegur. Lalu kita pun terjebak juga dengan rasuah. Dan kita terima rasuah. Kerana itu kita tidak menghina pelaku maksiat, kita menghina maksiat. Satu perkara yang berbeza. Menghina pelaku maksiat menjadikan kita benci pada orangnya. Menghina pada maksiat menjadikan kita benci pada maksiat itu dan berlaku pada kita. Menghina pelaku maksiat, kita merasakan tak akan berlaku pada kita. Lalu kita mula mengangkat tinggi diri kita pada dia.
maka orang ni biasa akan buat juga. Tapi mengenai maksiat dengan maksud bimbangkan maksiat itu sendiri akan berpindah pada dia. Maka dia cuba menolaknya. Umpama kita takut wabak lah. Wabak tu kita takut sehingga kita takut kena pada kita. Lalu kita membentengi diri kita. Bukan kita benci yang kena wabak tu. Kita bimbang kena pada kita. Lalu kita menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dengan segala SOP-nya. Tapi bila kita sebut kebanyakan manusia taubat kerana dosa. Segelintir manusia yang taubat kerana takut melakukan dosa. Tetapi lebih sedikit. Dan ini orang-orang yang terpilih. Yang bertaubat kerana inginkan kasih belas Allah. Kalau kita dah baca ayat Al-Quran, Allah kata Allah suka orang bertaubat. Maka bila Allah kata Allah suka orang bertaubat, akhirnya semua orang yang inginkan cinta Allah, dia bertaubat. Walau tak melakukan dosa. Hatta Nabi-Nabi yang maksum juga bertaubat. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marratan fi kulli yaum. Aku memohon ampun pada Allah dan aku bertaubat kepada Allah 70 kali. Dan riwayat yang lain 100 kali. Apakah Nabi SAW bertaubat kerana dosanya? Jawapannya tidak. Baginda maksum dan demikian juga sekalian para Nabi. Habis taubat baginda SAW kenapa? Kerana Allah suka orang bertaubat. Sebab itu semua sifat taubat ni sifat para Nabi semua. Semua Nabi-Nabi bertaubat. Walau mereka masuk. Jadi orang macam kita pula. Kenapa merasakan taubat ini bila kita buat dosa? Tidakkah kita memang dosa mungkin berlaku pada kita? Dan kenapa kita melambat-lambatkan taubat? Sedangkan melambat-lambatkan taubat itu juga berdosa. Sepakat ulama, taubat itu wajib. Tidak ada yang kata taubat itu sunat. Taubat itu wajib. Berdasarkan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat sebenar. Bila saja buat dosa, maka taubat itu jadi wajib. Kalau kita tak buat dosa, taubat itu sunat. Bila kita buat dosa je, dan taubat itu wajib. Dan macam saya kata, siapa kata dirinya tak berdosa? Kita berdosa. Dan kalau kita melewatkan taubat, kita berdosa lagi. Maka kita kena bertaubat kerana melewatkan taubat. Buat dosa satu hal dan wajib taubat. Kita lambat pula taubat. Maka kita perlu taubat kerana lambat taubat. Dia macam kita bayar cukai. Bila kita lambat dah salah. Kita pun kena penalti. Maka cukai tu kena bayar, penalti pun kena bayar. Bila kita lambat bertaubat, kita berdosa lagi. Dan kerana melambatkan taubat, kita bertaubat. Kerana itu Allah Ta'ala menyeru. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut taubat ini secara mutlak. Apa pun dosa kamu, bagaimanapun keadaan, kebiasaan kamu melakukan dosa, maka hendaklah kamu bertaubat kepada Allah SWT. Bila kita melihat bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Furqan, kalangan yang buat dosa apa sekalipun, lalu Allah berkata, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Sesudah mereka melakukan dosa dan sebagainya, melainkan orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, mereka itulah orang yang Allah ubah kejahatan mereka jadi baik. Dan adalah Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, waqafat, kita nak berhenti sejenak pada ayat ini supaya kita memahami hebatnya taubat. Allah Ta'ala kata, buat apa pun dosa, illa man tab, penyelesaian keluarnya bila mana kamu taubat. Kerana setiap dosa itu menjadi racun yang menjala dalam tubuh. Setiap dosa itu merupakan beban yang akan memberatkan di belakang kita. Dan setiap dosa itu ialah luka pada hati kita yang tidak mungkin sembuh melainkan dengan taubat. Setiap dosa. Dan setiap dosa itu ada kemurungan dan kesedihan yang tak akan berlaku kegembiraan melainkan taubat. Dan setiap dosa itu ialah kebencian orang pada kita. Sehingga kita bertaubat, maka datang kasih sayang manusia pada kita.
Dan setiap dosa itu menjarakkan kita dengan orang-orang soleh. Sehinggalah kita bertaubat, maka kita lihat orang-orang soleh mendekati kita. Kalaupun kita tak mendekati orang soleh mendekati kita. Dia benar taubat kita. Kerana kita mengetahui setiap dosa kita menjarakkan kita dengan Allah. Maka bila mana seorang itu bertaubat, dia akan berdekat dengan Allah, maka senang dan mudah baginya buat baik. Selama ni nak buat baik macam jauh. Dia tengok masjid pun jauh dah sebelah rumah. Dia dosanya. Bila taubat, dia rasa masjid jauh pun dekat. Dia merasakan bahawa umur yang muda ini juga, dia nampak macam dekat dengan kematian. Tapi kalau tak taubat, umur dah tua pun dia rasa jauh lagi. Umur 70 lah, 80, tak hati lagi. Kata dia okey. Sebab dia ikut kajian, manusia boleh hidup sampai 250 tahun. Tu dia lah tu. Dia rasa begitu. Sehingga kebodohannya tidak boleh dikawal lagi. Kerana setiap dosa kita menjadikan kebodohan kita bertambah. Kebodohan kita dengan Allah. Setiap kali kita buat dosa, kita menambahkan nilai kebodohan kita. Sehingga dosa tidak terkawal, demikian kebodohan tidak terkawal. Maka percakapan kita mula percakapan orang paling gila dalam dunia. Maka tak percaya azab, tak percaya itu, tak percaya ini. Kita makin bodoh. Sehingga peringkat mereka tak percaya Tuhan. Kemuncak kebodohan mereka, tidak mempercayai Tuhan. Maka ini maksiat-maksiat dan kesan-kesannya. Kerana itu datang taubat. Allah menyebut illa man tab, melainkan orang bertaubat. Tapi Allah bagi syarat. Macam mana taubat itu berjalan dengan baik? Wa amana, dan dia beriman. Kerana setiap dosa dia akan calakan iman. Maka seorang bila dia taubat, dia kena kembali kuatkan iman dia. Keyakinannya pada Allah. Macam mana nak kuat iman dia balik? Maka pasti dengan cara ilmu. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bila menyebut aqabat, ini halangan-halangan yang perlu ditempuh oleh manusia untuk sampai pada Allah, ia bermula yang pertama taubat. Yang kedua ilmu. Yang kedua ilmu. Dia kena pergi pada ilmu. Sebab iman tak boleh dibaiki dengan kejahilan. Iman dibaiki dengan ilmu. Bila kita lihat orang yang kuat iman, Allah namakan mereka orang paling berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut Allah itu ulama'nya. Maka bagi menambahkan iman, kena tambah ilmu. Kerana orang jahil tak akan bertambah iman. Orang jahil dia tak akan tambah iman. Orang berilmu. Sehingga tahu ni bahaya, tu bahaya. Dia tahu ini kesan begitu, begini. Kemudian Allah menyebut syarat berikutnya, wa amila amalan salihah, dan dia mesti sibukkan dengan amal soleh. Sebab kalau nak tahu seorang itu benar taubat, maka kita akan lihat pertambahan amalannya. Satu. Yang kedua, kita akan lihat istiqomahnya. Dua. Yang ketiga, kita akan lihat bagaimana kesungguhan dia mengajak orang lain bersama dia pula. Ini orang-orang betul-betul taubat. Dia beramal soleh. Kemudian dia istiqomah. Kemudian dia ajak orang lain. Dia tak ada seorang pun orang bertaubat dengan sebenar datang seorang diri. Melainkan dia bawa bersamanya orang-orang pernah bermaksiat bersamanya. Sehingga dia rasa ditanggungjawab. Dia rasa bertanggungjawab dengan kawan-kawan dulu yang sama-sama buat dosa, sama buat maksiat. Dia melihatnya dengan pandangan rahmat. Tentang kelebihan orang taubat ni, dia lebih lembut hati melihat ahli maksiat. Sebab dia tahu bagaimana sebab. Maka sebab itu dia akan lebih cepat mengambil, memimpin kembali kawan-kawan yang terjebak dengan maksiat supaya kembali pada Allah. Dan mereka ini ternyata lebih senang sebenarnya. Sebab kalau secara metod dakwah, bila kita nak ajak golongan tertentu bertaubat, kita bawa orang yang pernah berada dalam tu untuk ajak berdakwah. Sebab mereka lebih jiwa lembut, lebih sedar kenapa ia berlaku. Mereka lebih tahu, kan setiap dosa tu dia ada sebab-sebab dia. Dan mereka ni tahu sebab apa. Mungkin sebabnya dia jenis dipinggir oleh mak ayah dia. Mungkin sebabnya kerana dia tak pernah dipedulikan oleh sesiapa pun. Tak pernah ditegur oleh sesiapa. Mungkin sebabnya dia macam tak kenal ustaz-ustaz untuk dia kembali. Dan dia pun segan nak jumpa, takut nanti dia dipandang hina, ditolak. Tentang macam kita nak pergi Minang orang yang kita rasa tak layak. Kita rasa nanti kena tolak, malu aku. Padahal orang tu kalau dipinang, terima je dia.
Ada sebab kita tak dapat kerana kita sendiri yang takut. Ada orang kita tahu dia nak taubat, tapi dia takut nak jumpa orang tertentu membimbing dia. Sebab nanti dia fikir orang ni nampak keras, mungkin dia halau saya, mungkin dia tak peduli saya, mungkin dia tambah kehinaan saya. Akhirnya dia duduk tempat tu. Untuk orang yang bertaubat, dia lebih kasih belas dengan orang yang masih lakukan maksiat. Yang tu yang saya katakan, kalau orang tu benar taubat, 3 benda ni mesti ada. Iaitu dia akan beramal soleh. Kemudian kita akan nampak dia istiqamah. Bukan dia lebih kuat daripada orang yang dalam ibadat. Ya, orang yang dalam ibadat masih lagi duduk sah belakang. Masih lagi dalam kuliah tidur. Sebab dah lama sangat buat taat. Tertidur dah dia. Orang yang baru ni, dia duduk depan sekali. Dia bersemangat. Dia kuat. Sebab apa? Momentum taubat. Satu kala kita tengok orang ni kuat. Itu rahsia untuk kita juga kuat. Kalau kita, Ustaz, saya dah lama taat, tapi lemah sikit, Ustaz. Kadang sembahyang pun datang lambat, tapi tak buat dosa. Sembahyang lambat sikit lah. Orang azang baru sampai, orang iqamah baru sampai. Itu pun ayat qad qamatis salah baru masuk pintu. Saya baik, tak buat dosa. Kenapa dia lambat? Subuh pun payah bangun. Ni orang yang baru taubat ni subuh pun pukul 3 pagi. Baru momentum dia kuat. Yang dah biasa, yang tak buat maksiat, subuh dia bangun rapat. Ini orang azam baru bangun. Pada awalnya bagus. Kenapa? Belajar daripada orang taubat. Kamu kena taubat juga. Kerana rupa-rupanya taubat, dia lah momentum untuk kita lebih bersemangat buat ibadat macam dulu juga. Orang tanya saya, Ustaz, saya dulu masa waktu taubat saya kuat. Kuat sungguh, Ustaz. Saya kalau dengar kuliah pun cepat nangis. Kenapa sekarang saya tak rasa lagi benda tu? Maka jawapannya kerana kamu sudah berhenti bertaubat. Sebab kamu dah rasa macam dah okey, dah berhenti. Maka sebab tu momentum tu atau kekuatan tu kamu tak dapat. Sebab itu orang-orang yang dah taat, kamu mesti taubat juga. Sebab apa? Taubat itu mengembalikan kamu pada semangat untuk beribadat. Kalau tuan-tuan nampak orang tu makin kohor lembek dalam ibadat, walau bagus ni, bagus. Dia tak adalah rasuah dah tak buat, itu tak buat. Tapi dia macam lembek dah, nampak. Macam kejauhan. Bagus, kuliah pun slow-slow dah sekarang. Maka jawapannya kamu kena taubat balik. Taubat. Ia memperbaharui semangat kamu. Taubat dan taubat. Kan itu rahsia siapa pun yang momentumnya kekal, kuat. Sebab dia sentiasa melazimi taubat. Taubat dan taubat. Jadi yang kita sebut tadi, orang yang benar taubat, dia akan beramal soleh, dia akan istiqamah, dia akan ajak kembali orang yang pernah buat maksiat dengan dia. Dia mesti ajak. Kita tak jumpa pun ahli maksiat yang bertaubat dengan sebenar, melainkan dia akan ajak kawan-kawan dia. Sehingga dia kembali berkawan dengan kawan dia, dengan berkawan cara lain pula. Ya, cara orang baik. Dan menyesali setiap perbuatan yang telah dilalui. Kemudian Allah sebut dengan satu bisyarah, khabar gembira bagi orang bertaubat. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang tu Allah ubah kejahatan dia jadi baik. Apa maksudnya? Ada dua pandangan ulama. Pandangan pertama menyatakan Allah akan ubah dia daripada syirik, daripada tidak ikhlas kepada ikhlas. Kata Atha' bin Abi Rabah, kehidupan ni asalnya buruk, teruk, akhirnya jadi baik. Maka itu maksudnya. Daripada dia tak ke masjid, dia ke masjid. Daripada kawan jahat, jadi kawan baik. Allah ubah daripada jahat pada baik. Tapi pendapat kedua, dan ini begitu menarik untuk kita faham. Allah jadikan dosa-dosanya jadi kebaikan, pahala. Dosa dia buat tu, Allah tukar jadi pahala. Dia bertaubat. Macam mana? Jawapannya begini. Itu bila katakan dahulu dia pernah berzina, dia pernah minum arak, dia pernah rasuah, dia pernah fitnah orang, dia pernah pukul orang, apa saja. Setiap kali dia termenung teringat, ya Allah, dulu kenapalah aku jahat sangat. Aku minum arak, aku berjudi, aku fitnah orang, kenapa? Datang penyesalannya, maka itulah kebaikan dia. Setiap kali dia ingat balik kejahatan dia, dia sedih, maka itulah kebaikan. Maka Allah jadikan kejahatan selama ini punca dia dapat kebaikan sebab dia sentiasa sedih dengan apa yang dia buat. Ingat dulu zaman masa ada mak, saya tak dengar cakap mak. Mak panggil saya tak menyahut.
Bukan saya tak peduli kebajikan. Dia pun setiap kali ingat, dia nangis. Setiap kali ingat, dia datang rasa bersalah. Itulah dia kebaikan. Setiap kejahatan tadi, Allah tukar jadi kebaikan dengan muhasabah dia. Dalam hadis disebut, dalam riwayat Imam Muslim, dan ini juga maksud Allah tukar jahat dia jadi baik. Iaitu kejahatannya tidak akan memudaratkannya akhirat kelak. Allah panggil seorang lelaki, lalu Allah Ta'ala berfirman padanya, bukankah kamu hari tu buat ni, buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, buat tu. Dia sebut dosa. Maka dia pun ngaku, ya. Fala yunkiruha. Dia tak menafikan. Lalu kata Allah Ta'ala, yang ni semua aku ampunkan. Dia kejahatan dia buat tu tak memudaratkan dia. Tak kena azab. Tapi dia ampunkan semua. Lalu orang ni kata, ya Allah, ada lagi yang kau tak sebut yang aku buat. Ada lagi yang engkau tak sebut yang aku buat. Maka Nabi SAW bila sebut, Nabi pun ketahui. Maksudnya, orang ni rasa dia ada banyak lagi. Dia rasa macam, Allah tak sebut ni, mana pergi? Rupanya Allah hapuskannya. Tak dicatat. Tak dicatat dan tak dibaca dalam catatan. Lepas bila kita buat jahat, dia ada dua peringkat. Bila seorang buat jahat, malaikat tu tak akan tulis lagi. Dia berbanding bila kita buat baik tu ditulis. Kalau kita buat jahat tidak ditulis. Dia tunggu apakah kita taubat atau tidak. Kalau kita taubat maka tak tulis. Yang kedua, bila kita buat jahat. Bila orang tu buat jahat. Maka lepas tempoh yang diberikan, mereka tulis. Namun lama dia bertaubat, maka benda tu pun hilang. Sama ada hilang pada catatan atau hilang dengan maksud tidak disebut lagi oleh Allah. Dilupakan. Macam kita gini tuan-tuan. Kita contoh pasangan kita buat salah banyak. Tapi ada benda kita tak nak sebut salah tu. Kita sebut dua je. Dua je salah awak. Pertama lambat buat air. Yang kedua lambat masak nasi. Contoh. Yang lain banyak lagi salah dia. Pakai baju kelawar bukan pada waktunya. Pakai bedak sejuk bukan pada waktunya. Banyak salah nak kira lah. Tapi kita mention dua je. Yang ni je lah kira besar-besar. Yang tu lain cincai-cincai. Tak apalah. Kita pejam mata lah. Sama juga isteri. Bang, dua benda yang bersalah. Padahal banyak 200 salah. Tapi sebut dua je. Nafkah lambat. Lepas tu tak naik-naik nafkah. Nampak gaji naik. Nampak jual sabun lebih. Jual kacang pun lebih. Nafkah tak naik ni. Dua. Nak sebut salah lain ada lagi 400 je salah. Tapi ni dua je. Jadi seolah bila kita buat dua ni selesai semua. Demikian orang taubat. Sebab itu kalau orang tu benar taubat. Masya Allah. Ajaib taubat ini. Sehingga disebut dalam satu hadis Nabi SAW. فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ. Setiap kejahatan kamu bertukar jadi baik. Semua jahat jadi baik. Dan ini dimaksudkan yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan ayat ke-70. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Demikian Allah Ta'ala ubah kejahatannya jadi baik. Yang dulu dia rasuah tu jadi baik, jadi pahala. Macam mana? Dan setiap kali teringat rasuah, dia pun ingat dosanya aku. Pahala. Maka yang dosa tu hilang. Maka ini kesan taubat. Sebab itu bila seorang bertaubat kepada Allah SWT, dia akan terselamat daripada bala. Dan kebanyakan manusia tidak terselamat daripada bala ini. Bala dosa dia, jarang orang selamat. Melainkan orang yang benar taubat. Tuan-tuan, setiap kali dosa kita buat, dia mengundang bala. Adalah macam-macam bala lah. Wa'imah penyakit pada tubuh badan, penyakit pada hati, penyakit pada orang yang kita, rezeki kita, banyak ni kait. Kadang-kadang kita terus mengadu kesusahan-kesusahan kita. Kesusahan itu kesan dosa kita. Apa pun bentuk kesusahan. Saat anak saya tak dengar cakap, dosa. Dosa kita. Jangan cerita dosa orang. Tuan-tuan, kalau kita nak rasa bahagia, jangan kira dosa orang. Dosa orang tak memudaratkan kita. Dosa kita memudaratkan orang lain. Maksudnya orang tu biar dia lah, kita. Maka Allah Ta'ala bila kita buat dosa, semua orang sekeliling kita beri masalah pada kita. Semua. Kucing kita pun cakar tangan kita. Kenapa? Kucing pun cakar tangan aku. Tiba suami kita marah kat kita. Tiba anak-anak kita pun tak dengar cakap kita. Tiba jiran sebelah pun baling sampah kat rumah kita. Kenapa semua benda tak kena? Dosa kita.
Tengok dulu dosa kita. Kerana bala-bala ni berlaku semua sebab dosa. Tersepak batu, langgar bendul, langgar divider, cium kereta orang. Ini semua dosa kita. Ini muhasabah yang paling utama kita kena buat. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad, apa pun berlaku, wa imma pada telatah bini aku, isteri aku, anak-anak aku, melainkan kerana dosa aku. Aku tahu ini kerana dosa aku. Kerana Allah nak ingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Kerana dosa kita menjadikan kita, ya Allah, tolonglah aku. Aku nak tolong, senang syarat dia. Taubatlah. Kamu taubat. Contoh kita orang ada buat salah dengan kita, kita nak tolong tak dia? Kalau orang tu memang ada salah dengan kita, tuan-tuan cenderung nak tolong dia. Tak berapa cenderung lah. Kalau tu mungkin tak tolong. Tapi kalau orang tu datang minta maaf, dia Islam ni saya itu ini, kita cepat tolong. Apatah lagi Allah SWT. Kerana Allah suruh kita taubat bukan untuk kepentingan Allah, kepentingan kita. Orang kalau dia minta maaf mungkin untuk kepentingan dia. Tidak. Kamu kalau nak jadi baik, hidup kamu nak sempurna, taubat. Orang yang hidup pada landasan taubat, kehidupannya laju. Sebagaimana satu kereta api berjalan atas landasan tanpa ada yang boleh sekat landasan tu. Sebab satu landasan, satu kereta api. Dia tak ada satu landasan, dua kereta api. Satu. Dia akan berjalan lancar. Sebab tu kereta api boleh bergerak sampai 2000 km sejam. Orang di China buat. Di Jepun, kereta api ni laju. Boleh tak kita buat kereta laju? Boleh. Tiba-tiba lori pun masuk. Tak payah laju. Kena break. Kereta laju. Kalau tuan-tuan biasa duduk highway, buat laju dah. Boleh laju. Tak boleh start. Baru tekan, lori pun masuk kanan. Break kita. Baru tekan, kamera pun nyala. Speed track. Kereta api mana ada speed track? Dia laju. Naik kereta api landasan terus smooth sampai tempat dia. Dia memang boleh estimate betul waktu dia. Kita tak boleh estimate atas jalan raya. Kalau kita laju orang lain pelahang, kita kena pelahang juga. Orang baiki jalan, kena pelahang juga. Mana ada orang naik kereta api, tiba-tiba orang tengah baiki. Kereta api pun kena berhenti tunggu baiki. Tak ada. Jalan straight. Straight jalan. Begitu orang taubat. Allah bagi dia satu landasan. Landasan hidup yang smooth. Lancar. Dia jalan dengan begitu pantas. Dia manfaatkan seluruh waktu untuk kebaikan. Tak ada lagi benda-benda yang kecil-kecil yang boleh menghalang dia. Tak ada. Dia terus. Dan dia terus tambah kebaikannya. Dia terus kaya menjadi jutawan akhirat. Ini landasan taubat. Jangan duduk atas jalan lain. Jalan kebanggaan lagi banyak jam. Yang sombong-sombong banyak je. Dia punya roadblock dia. Supaya hilang sombong kita. Tapi kalau jalan orang yang bertaubat, sebab ini jalan orang taubat, merasakan dirinya berdosa, dia istighfar. Ya, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Man lazama istighfar ja'alallahu min kulli hammin. Siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu min kulli hammin. Setiap sedih tadi, Allah jadikan dia dengan kegembiraan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan Allah beri dia jalan keluar. Wa razaqahu Allah mimma la yahtasibu. Allah beri pula rezeki yang tak disangka-sangka. Sebab tu orang yang ni dia tak ada macam buat macam ni dapat banyak, tak ada. Dia buat je, dia datang melimpah-limpah. Dia tak perlu simpan, dia tersimpan secara automatik. Dek banyak sangat dia tersimpan automatik. Macam kita macam terpaksa simpan. Lalu ikat perut sini kena simpan sini. Tapi orang yang Allah lapangkan rezeki dia, dia simpan tu automatik. Sebab dah terlebih, tersimpan automatik. Jalan. Bukan dia menyimpannya, dia tersimpan automatik. Umpama hujan yang turun, dia turun membentuk kolam secara automatik. Tanpa perlu dipenuhi kolam tadi. Jalan. Yang kolam-kolam yang jadi sungai, jadi sungai. Yang jadi bah, jadi bah. Begitu landasan taubat kita. Kemudian Syekh lepas menyebut tentang taubat dan bala, kesang bala daripada dosa. Yang segelintir sahaja yang selamat. Kerana orang ini melazimi taubat. Maka tak terkena bala kepadanya. Kemudian beliau menyebut, bersifat dusta dan bohong bukanlah satu nikmat. Bukan kecenderungan kita berbohong itu ialah kesang daripada dosa kita buat. Sebab kaedahnya, setiap dosa
menarik dosa yang lain. Setiap dosa. Dia akan tarik dosa yang lain. Setiap pahala, dia akan tarik pahala yang lain. Setiap kali kita berkawan dengan orang baik itu akan tarik kawan baik yang lain. Sebab tu kalau tuan-tuan kawan dengan seorang orang baik, tuan akan dapat 10 kawan baik yang lain. Tapi setiap kali kita kawan orang jahat, kita dapat 10 lagi kawan jahat yang lain. Yang kita tak jemput dia datang. Ya, kita dah kawan dengan ketua gangster ni, dia pun ajak geng-geng dia. Akhirnya kita kawan ramai. Dan mungkin kita akan terjebak dengan tuduhan, dengan sebahagian kejahatan mereka. Tapi kalau kita kawan dengan orang soleh, kita kenal seorang je ulama' ni. Akhirnya ulama' ni bawa kita pada 10 ulama' lain. Yang ni pula bawa kita pada 20 ulama' lain. Akhirnya, semua ulama' kita kenal. Alhamdulillah kita bukan setakat kenal, kita boleh jumpa, kita boleh duduk, kita boleh bertanya. Kesang seorang kawan soleh. Seorang. Sama juga dengan kebaikan. Tuan-tuan buat baik sekali, dia akan mengundang kebaikan kedua. Tapi kalau kita buat jahat sekali, dia akan tarik kejahatan kedua, ketiga, seterusnya. Sehingga dia tak boleh keluar lagi kerana terlalu jauh dengan maksiat dia buat. Kerana itu ramai orang, kalau kita tengok, kita baca, yang terjebak dengan tu, dia asalnya dia kata, saya buat sekali je, tiba-tiba terjebak. Sekali bermula. Semua kejahatan bermula satu kejahatan, akhirnya merebak. Sebab itu jawapan pada setiap kejahatan supaya dia tak merebak, taubat. Dan bila Syekh menyebut orang bercakap bohong, dusta, ini sebab kesal maksiat. Maka dia pun mula berdusta. Sampai peringkat dusta tadi merosakkan agama dia. Kemudian kata Syekh lagi, orang yang soleh, kalau orang tu benar-benar baik tuan-tuan, setiap kali datang ujian, Allah angkat darjat dia. Bagaimana kita nak beza ujian itu bala pada dia atau ujian itu angkat darjat pada dia? Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahu. Faman radiyah falahu ridha. Wa man sakhata falahu sakhat. Allah, bila suka satu kaum, Allah akan uji mereka. Sekiranya mereka dengan ujian tadi mereka redha, maka Allah redha mereka. Maka itulah darjat. Tetapi kalau dengan ujian tadi mereka marah, maka itulah tanda Allah marah. Itulah bala. Asalnya tuan-tuan orang ni baik, dia pun buat maksiat. Allah pun turun bala supaya dia kembali pada Allah. Kerana asal Allah sayang dia. Maka Allah turunkan bala supaya berhentilah buat maksiat. Tiba dia marah dengan bala tadi. Maka dia terus menanggalkan pakaian taat untuk buat maksiat. Itu tanda Allah murka pada dia. Tapi ada seorang lagi pula, ya Allah sayang dia, lalu Allah pun uji dia. Maka dia dengan ujian, dia sabar, dia tabah. Maka dia meningkatkan lagi hubungan dengan Allah. Makin dekat dengan Allah, itu tanda Allah sayang. Maka itulah bala yang mengangkat darjat. Sebab itu natijah bala, nak tahu dia angkat darjat atau tak angkat darjat, lihat bagaimana keadaan kita. Waktu seorang diuji dengan kematian anak, dia makin dekat dengan Allah. Maka Allah angkat darjat. Waktu diuji dengan masalah bisnesnya, dia makin dekat dengan Allah. Itu darjat. Waktu diuji dengan kawan-kawan yang tinggalkan dia ketika dia susah, maka dia makin dekat dengan Allah. Itu darjat. Setiap kali diuji, menambahkan iman, menambahkan ketaatan, itu darjat yang Allah nak beri kepadanya. Kemudian Syekh menyebut, sebagaimana biasa doa. Ya memang setiap perkara, wa imam mula atau akhir, biar ada doa. Hidup ni tuan-tuan, biar ada doa kita. Doa itu ikhtiar tertinggi kita. Bukan kita menafikan doa. Dan bukan memberi maksud kita tak buat apa-apa selain doa. Tetapi doa itu benda yang paling penting. Sehingga kata Syekh dan doanya, ya Allah ya Tuhanku, jangan binasakan kami. Dengan apa? Dengan sebab dosa. Kerana semua orang manusia binasa ini sebab dosa. Malah dekatkan kami kepadamu. Kerana keselamatan itu bila kita makin dekat dengan Allah. Makin kita dekat dengan Allah, makin kita selamat. Daripada semua perkara. Dan berilah kami kurnia memandang wajahmu di dunia. Kerana itu nikmat yang tertinggi. Ladzina amanu husna wa ziyadah. Bagi orang yang beriman itu syurga dan lebih pada syurga. Itu memandang wajah Allah Ta'ala. Dan kami nak pandang wajahmu ya Allah di dunia dan di akhirat. Memandang di dunia dengan mata lendir mata kita, ia istihalah mustahil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tak ada orang dapat pandang Allah atas muka bumi ini. Dalam keadaan Allah memandang mereka. Tidak berlaku. Melainkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada lain tak berlaku. Namun apa maksud Syekh nak tengok di dunia? Melihat dengan mata hati.
Dan ini yang disebut sebagai maqam ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, illam takun tarah fa innahu yarak. Iaitu kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, kamu mengetahui Allah melihat kamu. Maka ini ialah melihat Allah dengan hati, dengan mata hati. Maka ini satu nikmat yang menjadikan kita tidak akan mempedulikan apa pun pandangan manusia pada kita. Dan itulah kebahagiaan mutlak. Seorang yang mendapat pandangan Allah di dunia dan dia dapat memandang Allah dengan mata hatinya, maka tiada lagi kebahagiaan yang lebih tinggi daripada itu, yang mampu diungkapkan oleh hamba yang dikasihi, yang disayang oleh Allah Ta'ala. Dan manakala melihat Allah di hari akhirat kelak, satu nikmat yang Allah sebut dalam Quran, wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang amat ceria pada hari itu, ketika mana memandang wajah Tuhan mereka dengan mata mereka, dengan penglihatan mereka yang sebenar. Maka ini nikmat yang teragung sekali yang Allah berikan pada ahli syurga, yang kita dah sebut bila ahli syurga melihat Allah, maka wujud dan gaib seluruh nikmat syurga. Kan itu nikmat paling besar sekali. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.